So, crypto drop again, pump or dump. Sebelum tu, okay, kita tengok macam mana KLCI perform hari ni pada 23 hari bulan 9 2021. Okay, sehingga jam 5 petang tadi, alhamdulillah, kita apa nama ni? Bersyukurlah yang mana market kita buka dalam 1529, kita close tinggi sebanyak 10.32%. 10.32 mata atau 0.67%. Okey, yang mana semasa pertukaran government, bukan pertukaran government, pertukaran Perdana Menteri, okey, kita punya market tu dia mencanak-canak naik sehingga dia nak touch resistance resistance dalam 1600 macam tu, 15 something, tapi dia tak boleh nak hold. Okey, tak boleh nak hold sebab satu, yes, orang gembira lah PM dah berubah, dah bertukar, dan juga tak ada apa-apa risiko politik yang obvious. Okey, risiko politik yang obvious yang boleh menjejaskan kita punya market. Okey, so market pun bergerak. Okey, tapi dia tak boleh nak hold sebab tak really nampak sebenarnya, okey, walaupun dah bertukar, apa sebenarnya kita nak buat dengan ekonomi kita. So dia turun balik dalam minggu lepas, sangat a bit berdarah 1525 macam tu, masa saya duk perhatikan 1525 kan, banyak counter merah. So hari ni hijau. Okey, boleh kau kongsi, mungkin ada trader saham juga dalam ni, siapa yang generate profit kan dalam saham pada hari ni kan. Ada yang gembira kan, kita punya prinsipal kita tadi sangat gembira hari ni, sebab dia punya portfolio menjanakan keuntungan yang sangat memuaskan lah. Dia tak tunjuk berapa. Siapa yang ada trade dalam saham hari ni, macam saya kata lah, kita tak hanya trade dalam kripto, kita juga trade dalam saham, sebab ilmu pelaburan ni pelbagai. Opcom dan AirAsia. AirAsia ni tersenyum lah ni, kan. Opcom pun sama kan. Ada tanya saya kenapa naik kan. Okey, saham dekat Malaysia ni, okey, kadang-kadang dia illogical lah. Tiba-tiba dia naik je. Tapi kalau dengan Wyckoff kita tahulah, ada pattern yang kita boleh jangkakan dia akan naik. Okey, Sitos masih hold. Ini counter sedap ni kan. Counter yang positif hari ni. Tahniah Tuan Abisai kita punya penonton setia juga. Okey, so 625 counter menikmati kenaikan. Counter yang loss 419 dan counter tidak berubah sebanyak 423. Okey, so Tuan CTO, boleh kita tengok ni? Boleh kita tengok trading view sekejap? Yes. Kita akan tengok trading view sekejap. Sebenarnya macam mana daripada chart hari ni kita nak anticipate pergerakan dia tu. Okey, kita share sikit lah. Kita sharekan macam mana sebenarnya kita tengok counter pula index kita. Kita tengok KLCI. Okey, so ni KLCI. Kenapa ni? Ini memang KLCI. Okey, so macam kita cakap okey, tuan dan puan boleh nampak dekat sini kan. Sebelum ni masa 2020 kan, kita break sampai 1700 selepas Covid tu. Okey, sebab masa Covid tu dia drop kau-kau kat sini. Dia drop kau-kau. Okey, biasalah lepas jatuh apa dia buat, dia kena naik lah. Okey, apa line hitam sebesar-besar ni? Kalau kata kita zoom out, sebenarnya dia ada ke bawah lagi, dia jumpa previous low yang kita touch lah. Kita tengok dia punya support line dia. Okay, tapi dalam konteks ni kita tengok yang terdekat. Okey, yang terdekat. Okey, dia lompat sini. Okey, sekarang ni dia dah break sini. Lepas tu kita boleh tengok what happen kepada kita punya KLCI. Okey, kita punya KLCI dia jatuh, dia first test support sini. Okey, masa ni bila ni? March 2021. Tak ada apa-apa signifikan kot. Dia just test kat sini. Okey, dia try naik, break, tapi tak jadi. Okey, dia turun balik kan. Lepas tu dia test kat sini, jatuh. Okey, tengok macam saya cerita tadi, bila berlakunya pelantikan Perdana Menteri kita yang 9, pop, kita naik.
Kita expect dia break lah, kan? Tapi sebab tak ada apa-apa booster, tak ada apa-apa booster yang nak drive dia ke atas lagi tu, kan? Macam kita berlari, kan? Kita contoh yang orang cakap dengan kita berlari, okey, kat depan tu ada air, kan? Okay, kita lari, tak ada air, kan? Okey, lagilah, kan? Lepas tu ada orang kata, depan lagi tu dalam 100 meter ada air. Kita lari lagi, okey, tak ada air, kan? Kita pun bila fed up, kita penat, kita start slow. Kita berjalan, kan? Lepas tak jumpa tu, kita berjalan lah. Macam tu juga, kan? Sebab apa yang tertunjuk di dalam chart ni adalah sifat manusia, sifat manusia. Masa ni, okey, orang excited kan? Ada apa ni? Tiba-tiba tak ada apa. Tak apa, nantilah. Boom, jatuh. Macam tu, kan? So sekarang ni dia bermain dekat 1525, tapi dia naik sikit 1539 pada hari ni. Okey. So kalau kata kita zoomkan lagi, okey, dia naik 1539. Okey. Which is kat sini kita tak tunjuk volume lah. Kalau kita tengok volume, kita somehow kita boleh tahu lah sama ada volume ni strong atau tak. Itu antara kelebihan Wyckoff. Kita sebenarnya kalau Wyckoff kita tak tengok sangat ni, kan? Kita tak tengok indikator ni sangat. Okey. First kita tengok chart, kita tengok volume. Apa chart dan volume tu cerita. Okey, dan lepas itu, daripada situlah kita akan buat kita punya plan nak masuk kat mana, okey ke nak masuk. So yang bawah ni adalah kita punya pembantu sahaja, kan? Pembantu dalam justify kita punya keputusan. Bukan justify, support. Support kita punya keputusan. Okey ke tak, kan? Okey. So tu FBM KLCI, kalau nak masuk ke exit, nak masuk ke website dia macam mana? So dalam hari ni walaupun naik, okay, kita boleh juga tengok. Okay, trading view ni kita ada juga buat perkongsian macam mana nak faham, nak gunakan trading view secara asas lah. Macam mana kita boleh tengok apa nama tu? Kita boleh gunakan trading view dalam kita punya technical analysis. Okey, sebagai contoh, okey, market. Okey. Katalah kita tengok sini, okey, top gainers. Okey, top gainers contoh Ini stop I market, okey, Malaysia mana? LM. Okey. So, dekat sini top gainers, okey, kita tengok performance. Okey, kita tengok performance, kita tengok change mana hari ni? Ni okey, ni so, kita boleh tengok kat sini. Kan? Apa CFM CFM. So daripada sini, kadang-kadang bila kita ada sini, kita buka lah chart. Kita tengok macam mana. Okey, dari segi sektor dan industri pun kita boleh tengok sektor apa yang perform hari ni. Okey, sebab mungkin kita nak buat decision untuk besok, kan? Ada dia momentum ke tak, kan? So, kita tengok okey, siapa yang tinggi, kan? Macam ni energy minerals. Bila kita klik dalam ni, kita nampaklah apa benda dan kita boleh start study. Okey, ni kalau bercakap pasal hari ni. Okey, kita sambung kepada kita punya chart tadi. Kita punya slide. Okey, so bagaimana? Tadi tu bercerita pasal saham. So kripto ni apa cerita pula? Okey, so ini overview seminggu lepas sebab sampai semalam cerita dia kripto ni tak menarik, kan, untuk dari segi total overview dah, kan, sebab dia turun. Okey, yang mana kalau kata kita combinekan semua jenis kripto ni, okey, Bitcoin, Ripple, okey, apa ni BCH, Bitcoin Cash, ETH dan Litecoin. Kenapa saya pilih 5 ni? Sebab 5 ni yang ada dalam platform yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Kenapa juga saya tunjuk 5 ni? Sebab saya adalah individu yang berlesen dengan Suruhanjaya Security. Saya tak boleh cadangkan kripto yang luar daripada apa yang diluluskan. Memang ada, tapi saya punya perbincangan kita pada hari ni apa yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Security sahaja. Okey, semua jatuh semua jatuh. Minus. Okey. So kenapa? Kerana bila orang yang tak tahu, kan, orang yang tak nampak, tak tengok market ataupun instrumen tu secara keseluruhan, dia akan tanya kenapa jatuh, kan?
Technical okay everything, tapi jatuh. Kenapa? Okay, kita tengok nanti. So untuk the last 1 week kita tengok Bitcoin jatuh daripada 48,000 kepada 44. Okay, sebanyak negatif 19%. Ripple jatuh daripada $1 8 sen lebih kurang kepada $1 saja, dalam 8%. ETH jatuh sebanyak 10%. Bitcoin Cash jatuh sebanyak 14%. Litecoin jatuh sebanyak 11.6%. Harap ditambah lagi coin yang bagus ke dalam Luno. Ya, kita sebagai investor memang kita nak lah tapi coin-coin yang masuk tu, Tuan Nabi saya cakap harap ditambah lagi coin. Coin-coin masuk tu perlu diteliti oleh Suruhanjaya Security, supaya kenapa kita kena patuh dengan Suruhanjaya Security, bukan because of dia adalah authority yang nak mengawal kita, bukan, tapi dia nak jaga kebajikan pelabur-pelabur, di mana banyak isu dekat luar sana, di luar Malaysia. Contoh dia pakai Binance kan, ada komplain yang mana duit hilang, duit tak ada dalam wallet, duit hilang daripada wallet, transaction loss. So dia benda-benda macam tu sebab tu banyak UK UK ban, Japan dia larang untuk masuk, US dia nak regulate. So kita tengok big country pun nak jaga dia punya apa nama tu, wang rakyat dia. So dia kata platform tu mestilah yang selamat. Itu keutamaan dia. So kenapa dia drop Sekejap saya tengok. Kenapa dia drop? Yang ni mengikut pembacaan saya Nombor 1, dia ada berkaitan dengan Evergrande punya debt concern. Debt. Debt. Dia sebutan DEBT ni bukan macam debt. Dia debt macam mati So Evergrande debt concern. Macam pelik kan? Evergrande ni property dekat China. Crypto is crypto lah. Macam mana kedua-dua ni ada perkaitan. So nanti saya akan kongsikan. Kemudian dekat US kat US ni crypto ni dia abuse. Bukanlah intentionally abuse, tapi bila regulator dia tak assign crypto ni betul-betul kategori dia, dia ada loophole yang dipergunakan oleh pelabur-pelabur kat sana untuk jana keuntungan dan juga jimat duit. Lepas tu yang ketiga, senator dekat US tu demand cryptocurrency regulation guidance daripada SEC. Yang ni macam saya kata tadi, US macam Binance dia start dia dah halang kan. Even Binance US yang memang specifically dibuat untuk US pun, dia punya CEO dia sebelum ni yang terlater saya tak follow berita dia, tapi resign kan, sebab satu, instability dari segi macam mana company tu nak deliver secured platform kepada investor kat sana. Nombor 2, regulation punya pressure. Lepas tu yang keempat, sentiment of fear. Yang mana ada seorang prominent finance personnel dekat US ni kata regulator akan kill the crypto. Tapi sebelum saya pergi kepada poin-poin ni, kita break sekejap untuk iklan pesanan penaja. Jumpa sekejap lagi. Why crypto drop? First kali Evergrande punya debt concern. Dia punya idea dia nak kata simple tak simple lah, tapi very straightforward lah kefahaman dia. Kadang-kadang macam saya kata, kita tak nampak perkaitan antara Evergrande dan juga crypto. Tapi somehow dia jatuh kan. Bila Evergrande jatuh, dia jatuh. So kenapa? Sebab for the past week juga US punya market drop. Number one disebabkan oleh diorang menunggu tapering punya decision lah. Tapering punya decision, dan kemudian dia ada meeting FOMC, Federal Official apa saya dengan MC tu, tapi untuk menentukan interest rate tu macam mana kan, nak naik ke nak turun ke. So disebabkan ada perkara tu, diorang decide untuk market
buat correction sikit. Okey, jatuh. Kemudian ditambah lagi dengan China punya Evergrande sentiment, debt dia banyak, hutang dia banyak 300 bilion daripada yang mana dia berhutang dengan 171 financial ataupun pemberi hutang. Okey. Dan mereka dah due sebenarnya, sehingga suatu Isnin hari dia dah bayar lebih kurang 83 juta USD in term of interest kepada dia punya financier dia, tapi dia tak dapat meet. Cuma hari ni dia kata okay, dia dah resolve lah that matter, so dia punya market dia a bit rebound, cuma belum ada confidence. Okay, so market China yang besar ni, China adalah developed market So market China yang besar ni dengan 1 billion people ni jatuh, US jatuh. Dan Bitcoin, okay, kripto ni adalah tempat yang volatile, sama macam equity. So bila dua market besar ni jatuh, orang just simply jual kripto because diorang nak secure the cash. Diorang, market besar jatuh, so dia like macam trigger, oh ini might be biggest fall kan, yang terbaru. Macam Tuan Abi saya tanya kan, Abi saya Evergrande ni akan lebih parah dari subprime ke tuan? Okey, subprime dekat US lebih berkisar tentang peminjam kepada financial, orang yang kat bawah ni meminjam kepada financial institution. Tetapi dekat China tu kita bercakap pasal big developer pinjam kepada financial. So dia two different case. Okay, yang mana sebenarnya mereka ada je capacity, land bank dia banyak besar, yang mana dia ada capacity. Kalau kata, dan tanah dekat China tu kebanyakannya state owned, dimiliki oleh kerajaan sebab dia negara komunis kan. Okay, so kalau kata kerajaan nak bail out, dia boleh bail out sebab selain daripada Evergrande ni sebenarnya kalau mengikut perbincangan saya, isu dia very eksklusif kepada dia. Okay, very eksklusif kepada dia, which is bank dekat China ni dimiliki oleh kerajaan juga. Okay, Evergrande meminjam dengan financial institution yang mana kebanyakannya dimiliki oleh kerajaan. So basically Evergrande ni berhutang dengan kerajaan. Ini saya bukan bercakap dari segi technicalities in depth, tapi dari segi konsep overview dia. Dan bank-bank ni yang dipinjam ni, kerajaan China tu ada lagi bank yang sama nilai, yang mana Evergrande sama nilai keuntungan Evergrande ni boleh perlu bayar. So you can imagine sebenarnya kerajaan China tu boleh je tahan jumlah debt yang ditanggung tu. Cuma dia tak nak lah macam pop terus masuk kan. So sebab isu Evergrande ni dia buat massive punya development, 600,000 unit setahun. Okay, 600,000 unit setahun. Okay, dan ada bila tak ada tenant, tak ada pembeli ke apa ke, even dia ada rumah belum develop pun dia dah start jual. Okay, maksudnya dia jual projek. So orang dah bagi duit tapi tak naik lagi tak naik lagi. Plus dengan bila COVID itu hari, dia ada lockdown everything, construction tak boleh nak berjalan dengan baik, so dia ada delay. So dia ada issue cash flow. Okay, issue cash flow. Tapi in term of asset dekat belakang dia besar je. Okay, besar je Evergrande ni. So dia boleh basically dia ada capacity lah untuk hold. Cuma dia kena cari, nombor satu dia kena perbaiki cash flow dia. Okay, then walaupun jatuh, walaupun Bitcoin jatuh, crypto jatuh, kebanyakan crypto jatuh kan, the best thing lah, the fortunate kebaikan yang ada di sebalik kejatuhan tu, ada penerima dia iaitu El Salvador kan. Sebab El Salvador ni telah declare yang mana dia menerima Bitcoin ni sebagai legal tender. Okay, atau mata wang yang disahkan, yang diperlakukan. Maksudnya orang boleh jual beli menggunakan Bitcoin. Okay, cumanya tak semua rakyat El Salvador tu menyokong pun atau bersetuju. Tapi itu adalah government punya inisiatif. Okay, dan kemudian daripada kejatuhan tu, El Salvador dia punya Perdana Menteri cakap Nayib
Berkeley, dia sebut, dia kata okey, dia beli lagi, dia buy on dip, buy on dip, buy the dip, lagi 150 BTC. So diorang sekarang ni dah ada dalam 700 BTC to date. Okey, so itu antara kenapa dia jatuh, sebab orang just takut ekonomi akan jatuh secara masif. Okey, yang kedua, okey, dekat US yang drive kejatuhan kripto ni. Okey, sebab sekarang ni dekat US dia punya kripto ni dia classified under property tau, macam rumah. Okey, under property atau under hak milik. Okey, yang mana securities macam equity, macam apa nama tu, commodity, okey, currency. Okey, yang ni dia ada dimasuk dia masukkan rule yang dipanggil sebagai wash sale rule. Okey, iaitu satu-satu equity, okey, kalau diorang jual, okey, kalau yang bukan tak termasuk bawah wash sale rule ni, kalau dia jual at loss, okey, diorang boleh claim tax exemption tau. Maksud tax dia boleh apa nama ni, exemptkan tax tu supaya tak termasuk dalam dia punya ni. Tapi bayangkan okey, kita sell at loss bulan tu contoh, sell at loss, tapi harga tengah jatuh ni, kita dapat duit balik, kita beli balik masa harga rendah. Dalam masa yang sama, yang loss kita tu dah di cover, kita boleh claim balik dekat tax tadi. Kan menguntungkan kita. So yang ni yang dia punya Senate dia, Demokrat, bukan Senate sekarang, Demokrat kata ni adalah satu loophole yang merugikan US sebanyak 1.6 bilion kalau tak silap saya. Dia nak apa? Dia boleh gain 16.8 bilion dalam tempoh 10 tahun. Okey, lebih kurang 1.6 bilion setahun kalau dia implement this rule kepada kripto, yang mana kalau dia implement satu-satu instrumen ataupun satu-satu securities, securities ni stock tu securities, okey, satu currency tu securities, okey, commodity tu securities. So securities ni tak boleh kalau dijual dibeli dalam tempoh sebelum atau selepas 30 hari, okey, kalau rugi dia tak boleh nak claim tax exemption tu. Okey, dan dalam 30 hari tu pun dia tak boleh nak beli stok yang sama atau similar. Contoh jagung dengan soya, dia tak boleh. So kalau kata dia jual, dia rugi, dia kena cari luar pada tu dalam tempoh 30 hari belakang, 30 hari depan. Okey, pada hari dia beli. Kenapa yang 30 hari ke belakang tu, contoh dia dah beli kan, okey, lepas tu dia jual dalam tempoh 30 hari, rugi kan, so dia tak boleh claim. Ataupun dia jual pada hari ni, dalam tempoh 30 hari ke depan tu, dia tak boleh nak claim kerugian kalau dia rugi dalam penjualan tu. Okay, so bila mana kripto ni dimasukkan dalam elemen securities dan dia declare sebagai securities, so dia akan memberi keuntungan. So yang ni yang investor trader tak boleh nak lari, tak boleh nak lari. So bila dia ada uncertainty lah kat situ, so dia orang exit dulu, dia keluar kan, nak tengok sebenarnya macam mana. Okay, sebab yang dia punya perbincangan ni dalam seminggu lepas lah, 14 September. Okay, so match the timeline yang kita tunjukkan tadi, dia jatuh dalam tempoh seminggu tadi. Okay, so ini ada yang terkini yang menyebabkan diorang hold, dia lebih kepada hold lah kan, sebab sekarang ni dia bermain dekat 44,000 kalau Bitcoin tu. Okay, then dekat US tu SEC, macam dekat Malaysia kita ada Suruhanjaya Security yang mana yang regulate crypto punya trading, crypto punya platform, okey, supaya kita punya pelabur, kita punya duit tu terpelihara ataupun protected. Okey, dekat US tu macam kat Malaysia dia belum lagi, sebab ada 6,000 digital apa disebut digital something macam tu, untuk diorang evaluate. Mereka evaluate okey ke tak okey, apa risiko dia, macam kalau kata kita buat regulation macam ni, adakah dia affect kelajuan transaksi tu, memudahkan ke dia boleh improve
bidang apa keuangan dekat dalam Amerika tu ke. Okey. Yang ni yang dibincangkan, yang mana Snap ni dia push SEC ni supaya cepat sebab number one, kalau SEC lambat buat decision okey, teknologi kripto ni keep on developing, akan banyak, tapi SEC ni belum buat regulation. So teknologi untuk regulate dengan perkembangan teknologi kripto ni sendiri akan lagging, kan? So mungkin by the time SEC dah keluarkan guideline, okey, dah tak terpakai dah untuk teknologi yang baru. So Senat ni kata tak boleh lambat-lambat, nanti dia akan slow down orang punya innovativeness dan juga development of the crypto technology tu sendiri. Okey. So untuk yang ni apa yang Senat pula, Chief SEC cakap, Gary Gensler cakap, diorang kena praktis, siapa yang nak terlibat dengan kripto tu kena praktis, kena impose caveat emptor ataupun buyer beware. Buyer sendiri yang kena buat due diligence, okey ke tak betul ke kripto dia tu, kan? Which is sebelum ni dekat US ataupun sekarang ni pun dekat US, dia punya market dia somehow liberal, dan nanti kata okey, kau nak buat, kau buat dulu instrumen ni jadi, kan? Kalau kata ada orang rasa tertipu ataupun rasa kena scam ke apa ke, baru dia akan regulate. Dia lebih kepada macam tu. So dia bagi freedom. Kalau kata ada orang yang teraniaya, baru kita ambil tindakan. Okey, Tuan Abisaif dah dapat simpan Litecoin jadi harga bisnes sekarang pun dah okey, Tuan. Kan? Yang ni nanti kita akan tengok, kan, yang okey tu okey yang macam mana. Tapi ada caveat dia jugalah, kan? Okey. So yang ni bila mana ada regulator nak mula regulate atau kawal, orang pun akan start, alamak, apa benda ni yang kacau, kan? Yang mana membawa kepada this point. Okay, Ray Dalio, dia ni ada hedge fund Bridgewater, besar tau. Okay, Ray Dalio, founder of the world largest hedge fund Bridgewater Associates, believe regulators would ultimately take control of Bitcoin if the cryptocurrency gain mainstream success. Okay, sebab sekarang ni Bitcoin masih decentralized. Okay, decentralized dalam arti kata tak ada siapa kawal dia. Duit kertas kita ataupun currency kita dikawal, bukanlah dikawal dalam arti kata dia nak control everyone, tapi pergerakan interest rate, dia punya money flow dia apa semua dikawal oleh central bank. Okay, dan central bank ni pun sebenarnya mereka pun dah tak boleh nak tolak. Ini dalam sesi saya sebelum ni, dia tak boleh nak tolak dah futures of the crypto ni. Dan mereka CBDC cross border, dia orang tengah test cross border, Allahu Akbar, saya lupa lah, digital currency exchange ni, untuk test cross border punya cryptocurrency. Yang mana sekarang ni ada 4 negara yang sedang join, iaitu Malaysia, South Africa, Singapore dan juga Australia. Okay, dia tengah test cross border punya currency untuk improve dia punya transaction, low rate, selamat. Okay, which is yang ni akan menjadi pencabar kepada kripto-kripto yang ada sekarang ni, which is apa yang mereka buat sekarang ni. Contoh, kita ada RM, Singapore ada Sing Dollar. So akan ada satu crypto universe, okay, yang akan bila kita nak transfer duit tu, number one, tak ada cost yang tinggi, number 2, cepat. Okay, so kita boleh tukar kepada crypto tu, dan crypto tu dia verify selamat everything apa semua, dan boleh hantar ke Sing Dollar, yang mana nilai dia mungkin tak berubah pun, ataupun immediate punya rate sama, kan? Kalau contoh kita hari ni mungkinlah $1 US Sing Dollar sama dengan RM1 $1 sama dengan RM3 kita mungkin, kan? So RM3 lah, dia tak ada cost apa ni yang macam kita pergi ke pengurup wang atau membeli change tu, ada kita kena charge kat situ. Okey. So dia sangat cepat. So ini bercakap pasal Ray Dalio kata regulator will kill dalam arti kata kripto yang ada sekarang. Tapi bila ada CBDC tu mungkin different game plan lah. Kan? Okay.
So ini 4 perkara yang menyebabkan kripto jatuh minggu lepas Okey. So penceritaan dia, kalau kita perhatikan boleh buka ni tuan CTO kita yang 3 chart tu. Kita nak tengok ada perkaitan 3 chart sebab macam saya cakap lah, Isnin hari, cuma hari Isnin itu tak ada speaker lah kita break sekejap. Hari Selasa itu hari Tuan Nurhadmi Luqman dia cover pasal gold. Okay, sebab dalam keuangan ni macam saya cakap tadi, kita kena bina portfolio. Kalau kata kita ada duit yang banyak, kita kena ada letak dekat gold, kita kena ada letak dekat equity, kita kena ada dekat global, kita kena ada letak dekat index mungkin. Okay, tapi what happen dalam seminggu lepas ataupun jangka masa terdekat ni, kalau kita tengok di sini jatuh. Ini Bitcoin Bitcoin against USD jatuh. Ini gold. Sorry. Gold pun jatuh. Ini US punya market, S&P 500 index. Pun jatuh. Jatuh. Just imagine kripto orang jual dapat cash. Gold jatuh, maksudnya orang jual simpan cash. S&P 500 equity orang jual dapat cash. So perbincangan dia, duit tu pergi mana? Duit tu pergi mana? Macam saya kata point awal tadi, China ada Evergrande punya isu, stock market US jatuh. So orang risau. So bila macam ni, kena faham bila orang ada cash, dia takkan just simply kat bank, simply simpan dekat bank. Dia akan letak somewhere yang mana kena juga generate duit. Duit tu kena berkembang. Sebab kita bukan bercakap pasal orang individu kecil-kecil kat dalam dunia ni, tapi kita bercakap pasal kumulatif. Ada institution yang banyak duit kan. So bila dia jual, dia kena letak somewhere supaya dia boleh still boleh buat keuntungan. So kalau kita tengok kripto jatuh, orang maksudnya orang jual. Gold pun orang jual, jatuh. US punya stok pun jatuh kan. So ke mana duit tu? Jadi bila saya semak, tuan bila kita tengok kan, rupa ni somehow hypothesis jugalah. Sebab tapi dia ada saya ada bandingkan dengan apa nama tu, gambaran ni plus dengan ada satu lagi chart which is 3 month treasury bill ni, maksudnya short term bill, short term duit bond yang dikeluarkan oleh kerajaan US. So bila dia orang keluar tu, apa dia buat adalah dia park dekat short term bond, sebab ada short term punya uncertainty yang dia orang nak perhatikan dulu. Nak letak dekat long term tak boleh. Bukan tak boleh kan, tak bijak lah, sebab dia volatile. Volatile. So dia park dekat treasury bill. Kenapa kita kata boleh cakap kat situ? Sebab dia punya yield tengok ni nama dia yield. Sorry, bukan kat sini. Ini yield punya chart. Yield punya chart. Di mana dia drop daripada 0.04 pun drop 0.03%, which is yield ni adalah bila kita beli bond. Kita ada sama kontrak dengan orang yang keluarkan bond tu. Kalau awak beli dengan saya RM1,000, bond bernilai RM1,000 ni, saya akan bayar kepada anda 5% setahun, contoh 5% setahun. So kita peganglah bond tu. Kita pegang bond tu, dan setiap tahun kita akan dibayar 5% base kepada harga kita beli tadi, RM1,000. Tapi bila orang pegang, dia takkan simpan je, dia akan tradekan juga bond tu. So bond tu ada harga dia akan fluctuate. Tapi 5% tu tetap 5% ke atas harga RM1,000 kita beli tadi tu. So maksudnya RM50 sebulan, betul? Bila tapi kalau harga, contoh demand terhadap bond tu tinggi kan, macam kes ni, bila orang keluarkan duit daripada equity, dia beli bond, what happen is harga bond tu meningkat. Mungkin RM1,000 jadi RM1,200. So RM50 tadi kita akan
bahagikan dengan 1200 ni dan kita akan dapat persen. Itulah kita panggil sebagai yield. Bond yield. Okay. So bila mana bond tu on high demand, harga dia akan naik, yield akan menurun. Okay. Ada buka ke website ni tadi, Tuan CTO? Ada. Okay. Boleh mohon buka kan? Okay. So yang sini saya tunjukkan kepada tuan dan puan. Okay. So ini dia punya yang kita tengok tadi. Okay. Tengok bila mana value ni, value yield ni apa ni, 2000 berapa ni? Okay 2021. Okay, tengok 0.05%, maksudnya yield dia tinggi. Yield tinggi ni maksudnya orang tak ambil kan, orang tak nak beli bond tu. Tapi bila demand dia start ada, dia turun, jatuh. So maksudnya ada demand terhadap bond tu, ada mula masuk. Yang tu yang kita cakap pasal orang mula lari daripada tengok tengok 0.7%, lepas tu drop. Maksud yield dia mengurang, orang collect. Sebab dia nak secure duit dia, tapi dalam masa yang sama ada return tu. Okay, saya nak cari juga long term. Ada kat sini. Ten year. Okay. 10 year treasury, alamak. Alamak, tak ada. Oh ni. Okay, 10 year treasury rate. Tengok Allah. Tak boleh nampak pula. Kita tengok 5 days. Tengok. Daripada sini pop turun. Tadi naik kan? Ni turun. Sorry. Tadi turun. Ini yang latest ni. Sorry. Tadi saya tengok. Oh, ni paling latest. Okay. Sebab saya tengok tadi sampai sini. Tadi kita tengok sampai 21 kan. Tengok daripada 20 sampai 21 ni. Dia pop menaik. Maksudnya orang let go kan. Orang let go dia punya bond tu. Okay. So ni nak tengok, kita sebenarnya apa yang nak diceritakan adalah duit ni beralih daripada satu instrumen ke satu instrumen. Yang ni juga kita kena perkaitkan dengan pelaburan kita. Kalau kata kita ada kripto, nasihat saya jangan obses dengan instrumen tu. Sebab setiap instrumen ada cycle. Okay, dia akan ada naik turun dia. Okay. Jadi bila ada cycle, maksudnya masa kat bawah tu, kalau kat bawah kita tahu dia akan naik. So kita collect lah sikit-sikit. So bila dah naik tu kita tahu dia akan turun. So bila dia naik atas tu, dalam Wyckoff kita boleh kira berapa naik tinggi dia akan naik. So kita jual. So bila dia start jatuh tu kan, kita pergilah tempat lain. Sebab kita dah profit tadi. Profit tu kita kembangkan tempat lain. Samalah juga praktis orang-orang investor yang smart ni, smart, independent, okay, dan juga versatile ni, dia dynamic. Dia mengikut situasi. Itu juga yang kita ada ajar dalam kita punya syllabus Wyckoff kita. Okay, so ini tadi kita dah menjawab. So duit tadi dekat graf tadi kita tengok semua jatuh. Persoalannya duit pergi mana? So kita percaya dia pergi ke short term bond supaya dia akan hold sekejap. Dia nak buat duit sikit. Walaupun dalam keadaan market tak menentu. Long term bond dia punya volatility tinggi kan. Volatility dia tinggi. Okay, tapi dia punya yield dia pun tinggi. Tetapi short term bond ni dia fluctuation dia sangat rendah. Okay, sangat rendah. Jadi selamatlah untuk kita letak situ. Dalam masa yang sama kita boleh generate duit. Okay, so daripada saya kalau nak concludekan kepada tuan dan puan, okay, sekarang ni, sebelum ni kripto atau especially Bitcoin dia jatuh sampai ke nak break 30,000 tapi tak break. Okay, masa bulan 7 awal bulan 9 tadi, saya ingat lagi 2009, selepas kepada B World Conference yang mengumpulkan pro
orang yang pro crypto ni, contoh macam Elon Musk, Cathie Wood, okey. Selepas tu dia punya crypto naik kan, naik sebab sentimen, dia kata buy. Okey, sekarang jatuh kan, jatuh tapi dekat 44. Okey, so yang mana kita tahulah, okey, the lowest, the latest lowest adalah lebih kurang 30,000 USD, okey, untuk Bitcoin. Tapi sekarang ni dia hold dekat around 44. Okey, so kita kena jagalah, kita kena buat support dan resistance tu. Okey, dekat 30 ada, dekat 40 ada, 44 ada. Okey, kita tengok. Kalau dia start break 44 tu, maksudnya dia ada tendensi untuk jatuh ke bawah lagi, yang mana dia mungkin touch number 1 40, yang paling rendah 30. Okey, kalau kata dia boleh hold naik atas, so kita tahu dia akan nak bergerak naik atas. Tapi kita tengok secara keseluruhan lah. Okey, sama ada dari skematik dia tu, dia memang nak pergi lama ataupun dia nak pergi sekejap. Okey, so daripada saya sebagai penutup, kita boleh put crypto dalam kita punya portfolio. Okey, tapi dalam masa yang sama kita kena bijak dalam menentukan support dan resistance dia tu, supaya dan kita tengoklah sama ada dia boleh hold lama atau tak, depends kepada dia punya MA dia, MA 200 atau 100 atau short term 10. Okey, dan dari situ kita buat decision. Okey, kemudian kita jangan letak semua duit dekat situ. Okey, jangan semua letak duit situ. Since kalau dah ada buat profit dekat sini, kita move somewhere else. Kita diversify. Okey, dekat equity boleh, dekat stock boleh, dekat unit trust boleh. Okey, dekat saving FD boleh. Okey. Jadi daripada saya setakat ni tu saja. Jadi berhati-hati dalam tuan dan puan punya trading. Pilih hanya kripto yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Pilih trading platform yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security, okey, supaya pelaburan anda selamat dan juga terjamin. Terjamin dalam arti kata securities dia, bukan keuntungan dia. Okey, daripada saya itu saja. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.